Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 4, Fasal 4. Jumlahnya sekalian yang telah kita perkatakan ini, jika sifat bergantung kepada diri sendiri itu dipakaikan kepada perkara agama, bolehlah diringkaskan seperti di bawah ini. Pertama, orang-orang kita banyak benar yang lemah pada mengerjakan amal ibadat, iaitu usaha-usaha yang merupakan ketaatan dan kehambaan kepada Tuhan dengan memperbuatnya sendiri sebagaimana yang disuruh dalam agama Islam. Bahkan tidak sedikit mereka yang cenderung berharap kepada pertolongan orang lain sahaja, seperti berharap kepada doa tok-tok lebay, tok-tok guru dan tok-tok alim, atau berharap kepada sedekah tahlil mereka itu dan sebagainya apabila telah masuk ke dalam alam arwah kelak. Maka terutama sekali mereka berperasaan demikian jika mereka orang yang jahil pekat dalam agama atau orang yang mampu membayar atau mengupah. Perasaan begini tentulah sangat patut dibuang dan dihapuskan, atau sekurang-kurangnya hendaklah diubati, kerana sesungguhnya bukanlah begitu yang disuruh oleh agama Islam. Suruhan Islam ialah tiap-tiap seorang hendaklah berusaha sendiri mengerjakan amal-amal yang baik untuk ibadatnya dan menjauhi amal-amal yang jahat atau maksiatnya. Jika membaca-baca dalam kerja-kerja ibadat, hendaklah pula dengan cukup mengerti tiap-tiap apa yang dibaca itu. Dan segala perbuatan yang dikerjakan untuk ibadat, hendaklah juga sebaik-baiknya dengan mengerti akan tujuannya dan hikmatnya. Ibadat sembahyang hendaklah dengan seberapa khusyuk dan tawaduk serta hadir hati terhadap Allah. Semua ibadat pun hendaklah dengan sepenuh-penuh ikhlas kerana Allah pada segala yang dikerjakan itu dan pada tiap-tiap kali mengerjakannya, yakni bukan kerana manusia atau kerana takut dan puji, dan bukan pula kerana pahala dan balasan syurga atau neraka. Maka sekalian kehendak-kehendak ini tiada akan dapat dipenuhi jika kerja-kerja ibadat itu tidak dikerjakan sendiri. Kedua, tiap-tiap seorang mestilah berbuat sendiri tiap-tiap kerja ibadat yang disuruh buat itu, dan mesti sedia memikul tanggungjawabnya sendiri di hadapan penghakiman Tuhan di akhirat kelak. Ia tidak dikehendaki berharap kepada pertolongan orang, umpamanya kepada doa arwah daripada orang yang hidup apabila ia telah meninggalkan dunia ini kelak dan badannya telah masuk ke dalam kubur. Perasaan sedia mahu berharap kepada fidyah ataupun tebusan, umpamanya fidyah sembahyang dan fidyah puasa yang dibuatkan oleh orang yang tinggal, dan berharap kepada bayaran upah beli baji dan sedekah tahlil dan bacaan qul huwallah dan sebagainya itu, wajiblah dicabutkan daripada ingatan orang Islam atau sekurang-kurangnya dilemahkan dan jangan digalakkan. Pada tempatnya hendaklah digantikan dengan keyakinan dan azam mesti bergantungan harapan akhirat kepada amal baik sendiri masa hidup lagi ini, dan kepada limpah ampunan dan kurnia Tuhan apabila sudah mati kelak. Tiap-tiap seorang Islam hendaklah melatih dirinya mesti bersendiri menyempurnakan tanggungan-tanggungan untuk akhiratnya ini. Ketiga, orang-orang awam sayugianya tak usahlah sentiasa mahu berpuas hati duduk kekal di dalam jahil akan bahasa agama, yakni bahasa Arab. Kerana dengan demikian akan sentiasalah terpaksa bergantung harapan agama pada semua perkara hanya kepada tok-tok guru dan orang-orang alim, dan terpaksa menerima sahaja apa yang dikatakan oleh mereka itu atau oleh siapa-siapa juga orang lain yang lebih tahu sedikit, sebagai belalang di tempat yang tiada helang.
Perasaan sentiasa mahu berpuas hati dengan keadaan demikian itu ialah suatu sifat kekurangan yang tercela dan akibatnya hanya akan menghilangkan kesendirian dan melemahkan sifat bergantung kepada diri sendiri. Dengan berpuas hati seperti itu, mereka akan kekal seumur hidup, tiada mempunyai kebolehan untuk memakai timbangan sendiri pada perkara-perkara itu. Keempat, yang sewajibnya bagi orang-orang awam hendaklah berikhtiar mempelajari bahasa Al-Quran dan hadis sehingga dapat memahamkan sendiri kitab-kitab yang tertulis di dalam bahasa itu, dapat mengambil faham sendiri akan hal-hal agama Islam terus dari tempat perbendaharaannya yang asal sekali. Ya, jika tak dapat sampai demikian pun, sekurang-kurangnya mestilah ada himmah dan cita-cita hendak mendapat kejayaan dan kelayakan sampai ke situ lambat bangetnya. Mudah-mudahan dengan adanya himmah dan azam seperti itu, iaitu mengambil dan mencedok sendiri perkara-perkara agama dari pucuk pancaran mata airnya yang asal dan bersih, mereka hendaklah berikhtiar dan berusaha untuk mencapai cita-cita itu seboleh-boleh dan sedapat-dapatnya. Bagi orang Islam pada zaman ini, belajar bahasa persuratan Arab itu hendaklah dianggap sebagai kerja fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Kelima, orang-orang alim pula, sayujalah jangan sentiasa bergantung taklid saja kepada semua perkara agama dan hukum-hukumnya kepada kata-kata orang dahulu kala dan kitab-kitab karangan mereka. Pakailah juga pemeriksaan sendiri. Jikalau kitab-kitab dan keputusan imam-imam mujtahidin sendiri pun sayujalah juga diperiksa dan ditimbang dahulu segala alasan-alasan dan hujah-hujahnya sebelum diterima. Maka tidaklah selayaknya bagi orang yang bergelar alim ulama mesti menerima sahaja akan fahaman dan fikiran dan keputusan orang dahulu-dahulu itu dengan tiada soal jawab dan pemeriksaan yang bersendiri lagi, atau dengan tidak hirau hendak menguji dan menghalusi sendiri akan jalan-jalan pendapat mereka itu untuk menentukan sehingga mana kuat atau lemahnya asas-asas keputusan yang telah mereka ambil itu, di samping ilmu-ilmu pengetahuan manusia yang telah bertambah dan hal ehwal dunia yang telah berubah pada hari ini. Nabi kita SAW berpesan, suruh kita berpegang sendiri kepada dua pusaka yang ditinggalkannya untuk pedoman kita, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan kepada kitab-kitab karangan ulama atau kepada fahaman-fahaman dan pengalaman mereka itu, dengan tiada ditimbang sendiri lagi, tiada diperiksa dan dibanding kepada asalnya kembali. Istimewa pula setelah sekian lama melalui zaman. Keenam, orang-orang alim yang sebenarnya alim pada zaman kemudian sekarang pun sayugianya hendaklah juga bagi terus kepada Al-Quran dan hadis sendiri, seperti orang-orang alim zaman dahulu. Mereka patut biasa memakai ilmu pengetahuan sendiri dan timbangan akal sendiri, seperti orang alim dahulu kala itu juga, bagi memperoleh fahaman sendiri atau pengesahan sendiri akan fahaman orang dahulu-dahulu itu. Dengan demikian, mereka akan berjalan bersendirian, bebas dan merdeka, seperti orang dahulu-dahulu itu juga, dengan terikat kepada yang lain daripada Al-Quran dan hadis. Orang alim dahulu tidak semata-mata mengikut sahaja dengan tiada timbangan sendiri akan pendapat dan keputusan-keputusan orang lain, walau bagaimanapun alimnya orang yang diikut itu. Siapakah yang dapat menjamin fahaman orang-orang yang diikut dengan buta tuli demikian itu tentu betul saja semuanya, atau sentiasa sesuai selama-lamanya dengan kemajuan zaman dan perubahan hal ehwal manusia pada berlain-lain tempat, berlain-lain masa, berlain-lain keadaan, adat resam dan tingkat kemajuannya. Pendeknya, tiadalah patut
dan tiada memadai, hanya bertaklid kepada orang dahulu-dahulu itu dengan tiada mengambil pengertian dan tiada tahu hujung pangkal. Ketujuh, orang-orang Islam istimewa yang ahli ilmu tidak disuruh, bahkan tidak dibenarkan bertaklid semata-mata kepada fikiran dan pendapat dan fahaman orang lain. Sebaliknya, mereka selalu disuruh menggunakan akal fikiran sendiri dan timbangan sendiri dan ilmu pengetahuan sendiri bagi memahamkan dan menguji sendiri barang sesuatu perkara, walau perkara agama pun. Setelah puas hati diperiksa dan ditimbang dengan sehabis-habis cermat dan insaf dan ikhlas akan barang apa-apa pendapat atau keputusan yang lama itu terhadap segala keterangan dan hujah yang ada lama dan baharu, maka jika bersetuju, baharulah diterima akan dia di atas pengesahan sendiri yang telah dibuktikan benarnya itu. Ke-8. Tiap-tiap orang Islam istimewa yang sudah ada berpelajaran sebanyak sedikitnya pada ilmu-ilmu dan cara-cara penyelidik zaman ini, perlulah mempelajari bahasa Arab tua, cara surat seberapa dalamnya dan tingginya yang dapat, dan sekurang-kurangnya sehingga boleh memahamkan Al-Quran dan hadis sendiri terus dari asalnya dengan cukup faham dan dengan faham yang sah dan betul. Dengan demikian, baharulah ada syarat dan kelayakan masing-masing memeriksa sendiri akan ajaran-ajaran agama Islam dari asal-usul puncanya. Setelah ada kelayakan itu, gunakanlah dia bagi menyelidik, memeriksa dan menimbang sendiri apa-apa hal agama Islam hingga seberapa jauhnya yang dapat tercapai oleh akal dan ilmu sendiri masing-masing itu. Ke-9. Orang-orang yang telah meningkat kepada darjah alim atau ulama pula, iaitu yang sudah pandai bahasa Arab dan pengajian-pengajian agama Islam, tentulah sentiasa akan mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada orang lain yang belum pandai. Tetapi sementara itu, mereka sendiri pun hendaklah juga jangan berhenti berusaha menambah dalam dan luaskan lagi ilmu pengetahuan mereka yang sedia itu, serta melatihkan diri memeriksa, menyelidik dan menimbang sendiri segala pokok yang besar-besar dan cabang yang penting di dalam ajaran Islam dari asal-usul puncanya yang sejati. Segala hujah dan keterangan yang diberi oleh pembina-pembina Islam dahulu kala mengenai soal-soal yang diperiksa itu hendaklah dilihat dan diuji semula kepada ujian Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih hingga dapat dipastikan di mana kekuatan dan kelemahan pendirian mereka itu masing-masing. Segala kitab tafsir Al-Quran dan kitab kumpulan hadis serta kitab-kitab syarah huraian hadis-hadis itu yang telah diperbuat oleh orang dahulu-dahulu hendaklah digunakan sebagai pemandu dan penerang jalan, tetapi bukan untuk dikira tiap-tiap tafsiran dan syarah huraian yang mereka beri itu sebagai arahan yang mesti diterima dan diikut sahaja semuanya. Sebaliknya, segala perselisihan pendapat dan pandangan berbeza-beza di antara masing-masing ahli tafsir dan ahli hadis seperti yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka itu hendaklah menguatkan sifat kesendirian pada penyelidik kemudian ini pula. Sebagaimana kuatnya sifat kesendirian pada pengarang-pengarang tafsir, pengumpul-pengumpul serta pensyarah-pensyarah hadis yang telah lalu itu bagi masing-masing zamannya. Ke-10. Tiap-tiap seorang Islam, istimewa orang yang digelar alim atau ulama, tidaklah sayugia berpuas hati dengan bertaklid sahaja kepada orang lain pada semua perkara agama, yakni hanya mengikut dengan tak payah usul periksa dan tak payah disiasat selidik lagi segala fahaman dan keputusan yang diikut itu. Kebiasaan menerima sahaja dengan tiada dihalusi sendiri
dalil-dalil dan alasan-alasan bagi sesuatu fahaman dan keputusan itu dan tiada ditimbangkan dia sendiri dari segala seginya berbanding dengan kehendak-kehendak dan keadaan zaman baharu sekarang, telah menjadikan ilmu-ilmu Islam membeku kaku, tiada bergerak dan tiada maju. Dan orang-orangnya sehingga ulama'-ulama'nya pun ketinggalan dalam medan kemajuan fikiran dan pengetahuan, sebagaimana juga mereka ketinggalan dalam segala medan lain-lainnya. Maka oleh sebab itu, sangat-sangatlah mustahaknya dimulai kembali berfikir sendiri. Sebelum diterima barang sesuatu pendapat lama dan keputusan lama yang kita pusakai dari zaman dahulu itu, hendaklah diselidik dan ditinting dahulu tiap-tiap satunya itu sepuas-puasnya. Jikalau didapati betul dan bersetuju dengan kebenaran, barulah diterima. Dan jikalau didapati tiada bersetuju dengan kebenaran atau tiada sesuai lagi dengan hal ehwal baharu yang telah mengubahkan kedudukan masalah itu sekarang, maka ditolaklah dan dianjurkan fahaman lain yang lebih sesuai tetapi tidak lari atau menyimpang dari tujuan asalnya. Tetapi sudah setentunya sekalian itu hendaklah diberi lengkap dengan dalil-dalil keterangan dan hujah-hujah alasan yang ada pada kita sendiri pula pada zaman ini dari pihak akalnya dan nakalnya. Kesimpulan akhirnya, bersendirilah seberapa bolehnya baik pada perkara dunia dan pada perkara agama. Pada segala kerja dan amal, buatlah sendiri, usahakan sendiri. Jangan bergantung semata-mata kepada usaha dan pertolongan orang. Pada segala ilmu dan fikiran dan kepercayaan, tahqiqkan sedapat-dapatnya dengan pemeriksaan sendiri. Siasat selidik sendiri, fikir-fikirkan sendiri dan timbangkan sendiri barang sesuatu apa sebelum ditolak atau diterima. Di mana-mana yang boleh atau perlu, berijtihadlah sendiri dengan sepenuh-penuh tenaga dan kebolehan. Istimewa pula apabila berbangkit sesuatu hal yang muskil atau sesuatu masalah baharu yang berlainan hal ehwalnya daripada yang sudah-sudah pada zaman dahulu.